Memalukan parti tunggang agama sebati fitnah. Perkataan fitnah membawa konotasi negatif bagi setiap perbuatan dan situasi. Pada hari ini, penyebaran fitnah mudah dilakukan sama ada melalui ucapan, surat layang, laman web dan laman sosial yang biasanya tersebar dengan cepat dan mudah. Sikap itu amat ditegah kerana Islam menganjurkan agar setiap berita yang diterima mestilah diselidiki terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain. Sungguh menyedihkan apabila perilaku hina berkenaan menjadi budaya dalam masyarakat kita hari ini. Apatah lagi ianya dilakukan oleh golongan yang mendakwa mereka membela dan menjaga maruah agama Islam. Malah mereka menganggap ia sebagai satu kepuasan jika dapat melakukan perbuatan itu. Perikatan Nasional PN dilihat semakin terdesak untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi sehingga didakwa sanggup melakukan fitnah menerusi video terhadap DAP. Ahli Jawatankuasa Tertinggi DAP Kebangsaan Syekh Umar Bagharib Ali mendedahkan video yang bertajuk 5 isu Kerajaan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN mengikut telunjuk DAP. Berdurasi selama 4 minit 21 saat yang telah dimuat naik pada 1 April lalu menerusi Facebook Wakil Rakyat Jengka Syahril Azman Abdul Halim Al-Hafiz daripada PAS. 5 isu kerajaan PHBN ikut telunjuk DAP. Sekarang dah masuk 100 hari usia Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi, kami nak berkongsi 5 isu yang menunjukkan kerajaan ini sebenarnya sedang ikut telunjuk DAP. Nak tahu tak apa 5 isu tersebut? Yang keempat terpaling tak masuk akal. Baik, isu yang pertama. Kaji semula mata pelajaran pendidikan Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta mata pelajaran pendidikan Islam dikaji semula supaya memberi kefahaman yang jelas dan pelajar tidak semudahnya percaya sebarang hujah mana-mana pihak. Meskipun ianya tokoh parti politik maupun para ulama yang ada. Beliau mendakwa antara fitnah yang disebarkan itu adalah isu berkaitan kajian semula mata pelajaran pendidikan Islam, pencerobohan tanah di Pahang dan Muslihat menangani masalah perumahan apabila Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT membawa masuk lembaga perumahan dan pembangunan HDB dari Singapura ke Malaysia. Turut dibangkitkan isu penjualan mercun yang telah dihalalkan dan harga daging babi. Saya bimbang politik kebencian, fitnah dan juga tuduh-tuduhan palsu seperti ini akan mencemar dan merosakkan politik tanah air yang seterusnya akan memangsakan DAP khususnya bagi menghadapi PRN. Saya melihat bahawa perkara ini sangat penting di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan Akta 574 iaitu kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam. Katanya kepada pemberita di bangunan Parlimen semalam. Syekh yang juga naib pengerusi DAP Johor berkata beliau tampil membuat laporan polis hari ini kerana tidak mahu cara politik tidak matang dan fitnah digunakan untuk memburukkan lawan. Saya telah pergi ke Ibu Pejabat Daerah IPD Keluang untuk membuat satu laporan polis terhadap video fitnah yang telah dimuat naik. Isu ini penting untuk saya buat laporan kerana berunsur fitnah dan tuduhan palsu yang boleh menanamkan kebencian terhadap parti politik DAP sebagai sebuah parti politik yang sah, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Bentuk Yong Safura Osman menyifatkan tindakan individu tertentu yang telah menyebarluaskan fitnah merupakan satu tindakan yang tidak wajar dan sangat dangkal. Kita semua ada hak untuk bercakap namun kena pastikan bahawa fakta-fakta yang disampaikan itu adalah benar dan tepat. Saya harap pihak berkuasa memandang serius dan mengambil tindakan kerana tidak mahu perkara yang menyebabkan fitnah ini akan terus berleluasa. Katanya, tambah beliau fitnah yang berlaku ini juga akan menyebabkan masyarakat di luar sana akan memandang serong terhadap DAP di bawah kerajaan Malaysia Madani. Golongan itu juga pastinya tidak akan masuk syurga sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penabur fitnah tidak akan masuk syurga. Riwayat Imam Al-Bukhari. Sebelum ini, pelbagai fitnah dilemparkan oleh pemimpin PAS tanpa rasa bersalah. Sama ada kalah dalam saman atau mereka memohon maaf berkali-kali tanpa rasa malu. Terkini, Mahkamah Rayuan memerintahkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor membayar jumlah ganti rugi sebanyak RM120,000 kepada bekas Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Wira Mahfuz Omar berhubung saman fitnah. Pelbagai sejarah hukuman telah dilakarkan oleh para pimpinan PAS dengan pelbagai episod fitnah dan turun naik mahkamah. Kalah namun tidak pernah ada rasa serik. Malah mereka kelihatan sangat seronok menggunakan agama menghalalkan perbuatan terkutuk dan terhina di sisi agama itu. Rasanya Puak PAS jauh lebih tahu bahawa perbuatan mungkar itu umpama api membakar daun dan ranting kering. Ia cepat merebak
dan akan mencari abu. Dengan erti kata mudah, ganjaran amalan baik yang dilakukan sebelum ini terhapus dan menjadi muflis di akhirat nanti. Bukan itu sahaja, kehidupan di dunia akan hilang keberkatan dan turut dilaknat oleh para malaikat. Anda semua ulama atau ulama? Sejarah silam telah membuktikan bagaimana fitnah menjadi punca kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia juga menjadi penyebab utama kepada peperangan sesama Muslim ketika zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib karimallahu wajhah. Kepada PAS, berhentilah menabur fitnah, berhentilah menunggang agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati